Kita akan bawakan perbincangan juga mengenai Madani ini, tetapi kita melihat perspektif pelajar. Hari ini kita akan bawakan perbincangan mengenai pemerkasaan mahasiswa Madani bersama dengan dua tetamu. Pertama, kita ada Dr. Ahmad Firdaus Afham, iaitu Timbalan Pengarah Kepimpinan Pusat Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, dan kita ada Muhammad Zulhafiz Hakimi Salim, iaitu Speaker Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat baru-baru ini Kementerian Pengajian Tinggi memberi fokus, ada 11 fokus bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dan juga pengajaran khususnya dalam IPT ini. Jadi ini semuanya untuk memperkasakan lagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Madani ini. Jadi kita ingin bertanya respon awal terlebih dahulu daripada pihak universiti, doktor, juga daripada mahasiswa. Bagaimana? Kita mulakan dengan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dalam konteks pemerkasaan mahasiswa Madani ini, okey, saya boleh rangkumkan ianya terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri kita, dan juga pemerkasaan mahasiswa yang merupakan 11 azam yang ke-11 yang telah pun diberikan oleh YBM KPT kita. Okey, kalau kita lihat sebenarnya mahasiswa kita dalam keadaan yang sangat baik, tetapi kita nak perkasakan lagi. Bila keadaan memperkasakan lagi adalah untuk kita mencapai bagaimana untuk mencapai Madani. Okey, bila kita lihat konteks Madani itu adalah satu konteks yang di mana kita mencapai peradaban, kita mencapai kebendaan. Maksud arti kata kita seiring daripada sudut kita punya lahiriah, kita punya sifat kita, daripada sudut intelektual kita dan kemodenan kita, semuanya seiring, dan kita ingin bawakan konsep mahasiswa Madani dengan diperkasakan melalui azam yang telah dibawakan oleh amanat YBM KPT kita. Perspektif Zulhafiz pula bagaimana? Untuk bagi saya sebagai Majlis Perwakilan Pelajar ataupun Kesatuan Mahasiswa, so perspektif kami amat baik. Kami menyambut baik perkara ini disebabkan Yang Amat Berhormat KPT juga memberikan satu indikator yang penting untuk kita pastikan mahasiswa Madani ini berjaya dilaksanakan. Dan di dalam mahasiswa Madani ini kita boleh lihat adanya autonomi mahasiswa yang lebih meluas. Contohnya dari segi kewangan, penglibatan program yang berimpak, dan pengaplikasian kesatuan yang sebenar di dalam setiap institusi-institusi yang berada di negara kita. Antara 11 fokus itu juga yang menarik perhatian kita ialah untuk memberi ruang kebebasan dan juga kepercayaan kepada mahasiswa. Setakat mana kebebasan itu? Bagaimana sebenarnya pihak IPT ingin mengaplikasikan perkara ini? Kerana kita tahu budaya kita di Malaysia ini, saya cikgu, awak pelajar. Dia masih lagi konsepnya begitu. Jadi bagaimana? Dan juga saya nak bertanya terus kepada Hafiz. Setakat ini, situasi semasa bagaimana? Tidak cukup lagikah kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa sehingga menyebabkan perkara ini diangkat dan diberikan perhatian utama? Doktor. Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini adalah untuk kita mencapai satu masyarakat yang betul-betul madani. Kita nak membangunkan masyarakat. Kalau kita lihat kepada agenda masyarakat madani itu sendiri, Malaysia Madani itu sendiri, untuk kita menyelesaikan apa-apa masalah semasa, dalam masa yang sama untuk kita membantu mencorakkan masa depan. Jadi anak bangsa kita ini adalah pencorak masa depan. Kita perlu memberikan ruang dan juga kita perlu memberikan satu peluang kepada mereka, satu platform untuk mereka lebih bersinar. Okey, kalau erti kata autonomi kebebasan ni sebenarnya, okey, kita dah bagi dah. Di UKM sendiri, kami sebenarnya telah memberikan kebebasan kepada pelajar, yang mana kita memberikan autonomi untuk melakukan sebarang aktiviti. Mereka laksana, kami pantau sahaja. Kita tengok je pada jauh. Okey, yang kedua, kita bagi sejumlah ratusan ribu ringgit kepada pelajar untuk uruskan. Jadi kami di Hal Ehwal Pelajar, kita memberikan galakan kepada mereka menguruskan kewangan itu sendiri tanpa ada birokrasi dan sebagainya. Apatah lagi, kami memberi ruang untuk mereka berpolitik di luar dan di dalam kampus. Boleh nak bercakap apa sekalipun, tetapi mengikut kepada ketenteraman. Kena ikut tata cara. Okey. Dan yang paling penting kan, baru-baru ni beliau baru sahaja menang di pilihan raya kampus. Pilihan raya kampus kami 2 tahun berturut-turut, semuanya kami bagi kebebasan kepada pelajar
tubuhkanlah SPR sendiri, tubuhkanlah persatuan sendiri, buatlah pemilihan raya secara sendiri. Macam mana Hafiz? Respon terus. Kebebasan itu sebesar mana yang anda mahukan sekarang? Okey, baik. Apabila kita bercakap tentang kebebasan mahasiswa ini, pertama mahasiswa sebenarnya terikat dengan AUKU sebenarnya. Tetapi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan satu pandang ke depan dengan menyatakan mahasiswa selepas ini bebas mengkritik, membuat apa-apa kenyataan dan sebagainya, itu adalah salah satu kebebasan bersuara. Yang kedua, kebebasan berprogram. Dan sebelum ini kita tahu sesetengah universiti awam melarang mahasiswa untuk melaksanakan beberapa program yang tidak kena dengan cita rasa universiti. Perkara ini yang mahasiswa inginkan, iaitu dengan adanya memperkasakan mahasiswa madani ini, mahasiswa diberi kebebasan untuk melaksanakan program yang betul-betul dijiwai oleh mahasiswa itu sendiri. Dan apabila kita berbicara tentang kebebasan ini, adalah satu indikator yang saya rasa cukup luas dari segi autonomi keuangan. Contohnya pada hari ini di Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri, autonomi keuangan itu jatuh kepada Kesatuan Mahasiswa. Dan mana-mana pelajar yang ingin melaksanakan program boleh terus kepada Kesatuan Mahasiswa untuk permintaan dana, dan kita akan kaji dan kita akan beri. Itu kebebasan yang lebih terbuka untuk mahasiswa. Okey, Dr. Firdaus, sekarang apakah fasa-fasa dalam membangunkan mahasiswa madani kalau di UKM sendiri? Okey, kalau di UKM kita ada beberapa fasa. Okey, untuk fasa yang pertama ini kami mengambil baik apa amanat yang telah diberikan oleh YBM KPT kepada kami. Okey, kita bagi kebebasan yang macam yang saya bagi tadi, yang saya telah jelaskan. Yang pertama, kita bagi kebebasan untuk menguruskan apa-apa aktiviti selagi mana mengikut tata cara. Kedua, kita bagi kebebasan untuk menggunakan keuangan dengan sebaik mungkin. Okey, berpolitik maupun membuat pilihan raya kampus. Dan pada fasa yang berikutnya, kalau kita mengambil kira amanat yang telah diberikan oleh YBM KPT menyatakan bahawa di United Kingdom kebanyakan gerakan pelajar ni mereka boleh dana duit berbilion-bilion ringgit. Okey, jadi di sini kita lihat, kita nak bagi galakan untuk fasa seterusnya nanti, kita nak bagi galakan kepada pelajar-pelajar untuk mereka berniaga. Kita bagi mereka peluang untuk mentadbir premis bangunan. Kami akan sediakan satu bangunan, ambillah dik, kau uruskan. Okey. Dan yang paling menariknya sekali, macam saya mengajar di Pusat Pengajian Citra Universiti, kita bagi kebebasan sebenarnya. Nampak saja sarjana sains citra, tetapi kita bagi kebebasan kepada pelajar nak ambil penumpuan apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Jadi inilah kebebasan yang kita nak bagi kepada pelajar supaya mereka ini berkembang, supaya mereka ini ada platform, supaya mereka ini boleh menjadi generasi kepimpinan kita pada masa akan datang. Menyentuh mengenai generasi kepimpinan, jika dahulunya kita memberi tumpuan kepada soft skill, hard skill, tetapi kini dah bertukar dan juga beralih arah. Kita lebih mementingkan kepada smart and sharp skill. Dua perkara ini, dua elemen ini. Kenapa dua elemen ini sangat dititik beratkan, mahasiswa? Okey, baik. Dua elemen ini adalah amat penting bagi mahasiswa kerana kita mahasiswa berada dalam satu fasa ke arah fasa kerjaya. Dan kita tahu persaingan di dalam kalangan mahasiswa untuk mendapatkan tempat di bidang kerjaya amat sukar pada hari ini. Betul. Dan perkara ini yang kita boleh gilapkan untuk kita pastikan mahasiswa-mahasiswi yang berada di Malaysia ini berjaya mendapat tempat dan peluang pekerjaan pada masa akan datang. Okay. Tapi itulah, bila mahasiswa ini telah pun disiapkan sepenuhnya, tapi yang menjadi tumpuan KPT khususnya ialah untuk meningkatkan kualiti tenaga pengajar itu sendiri. Bagaimana cara penyampaian oleh para pensyarat? Untuk UKM sendiri, bagaimana sebenarnya untuk menaik tarafkan lagi ataupun memperbaiki apa yang dilihat masih melopong lagi di situ? Okey, kalau di UKM, kita melihat daripada pelbagai aspek. Okey, bila kita nak cakap tentang macam mana nak jadi universiti yang
Madani, seiring dengan Malaysia Madani, kita kena pastikan daripada atas ke bawah dan bawah ke atas seiring. Setuju. Okey, apa yang paling penting sekarang ni, betul, saya sokong sekali. Dulu kita selalu cakap hard skill kita boleh dapat dalam kelas. Okey, soft skill kita boleh dapat di luar kelas. Tetapi sekarang ni kita nak smart and sharp. Betul. Maksud erti kata, kita kena pastikan pensyarah-pensyarah kita boleh jual diri. Okey. Okey, maksud jual diri ni, erti kata kita ni ada pasaran yang tinggi. Maksudnya campak dekat mana-mana sekalipun kita bersinar, boleh hidup. Erti kata kami ini berdikari, boleh bergerak sendiri dan kita boleh transferkan kepada anak didik kita. Okey, dan kemudiannya anak didik kita ini boleh mampu untuk menjual diri pula. Okey, kalau kata menjual diri ni nampak macam kasar sikit, tapi boleh pasarkan diri sendiri. Okey, bukan setakat untuk mementingkan kerjaya akan datang, tetapi mungkin untuk kehidupan semasa. Erti kata sekarang kita nak ke arah yang beradaban, kita nak capai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta yang tinggi. Okey, jadi kalau kata kita dapat usahakan daripada pensyarah sendiri, sebenarnya banyak sangat kami usahakan daripada sudut kursus-kursus untuk meningkatkan lagi. Apatah lagi sekarang ni kita ada kursus untuk kita punya pensyarah-pensyarah ni belajar secara aktif learning. Aktif learning maksud arti kata kita kena belajar macam mana nak buat Canva, macam mana nak buat poster supaya nak menarik minat pelajar-pelajar ni. Kalau dia masuk kelas dia tak tengok pun slide-slide yang macam ni ke? Dia nak tengok slide. Tak nak lagi wadi-wadi tu. Dia nak lebih macam nampak macam best. Infografik dan sebagainya. Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Hafiz sendiri. Kata harapanlah untuk melihat rakan-rakan anda mampu untuk mencipta mahasiswa madani itu sendiri. Okey, baik. Harapan saya pertama adalah supaya mahasiswa semua di Malaysia kita sama-sama kita bangunkan apa impian kerajaan sekarang, iaitu mahasiswa madani seiring dengan Malaysia madani. Dan seterusnya kita perlu faham sebetul-betulnya dengan hati apa yang dimaksudkan dengan madani. Madani ini secara keseluruhannya untuk mendapatkan mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang menjaga kebajikan, mahasiswa yang lebih proaktif dan holistik. Ya, betul. Jadi ini merupakan satu perkara yang paling penting untuk kita lihat sama-sama mengenai pemerkasaan mahasiswa madani, kerana mereka inilah yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Betul. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Ahmad Firdaus Afham, Timbalan Pengarah Kepimpinan Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM, juga di sebelahnya Muhammad Zul Hafiz Hakimi Salim, Speaker Kesatuan Mahasiswa UKM. Terima kasih, Dr. Sama-sama. Terima kasih.